Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan buat tajuk fungsi kuadratik pada hari ini. Okey, macam yang kamu sedia maklum, okey, dalam tajuk fungsi kuadratik ni kita ada 3 bahagian penting. Okey, so fokus cikgu pada hari ini adalah untuk persamaan dan juga ketaksamaan kuadratik. Okey, dalam ni kita akan tengok macam mana cara nak selesaikan persamaan kuadratik gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan juga rumus. Kemudian kita nak membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca yang diberi dan yang seterusnya kita nak menyelesaikan ketaksamaan kuadratik. Agak banyak sikit yang ni tapi insya-Allah pengetahuan kita dalam bidang algebra kita akan guna betul-betul pada waktu ni. Okey. First kita akan tengok macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan juga rumus. Okey, sebelum tu cikgu rasa kamu dah familiar dengan persamaan kuadratik. Okey. Macam yang kita sedia maklum, persamaan kuadratik ni adalah satu persamaan lengkung yang berbentuk parabola. Okey, bila sebut parabola, kamu akan ingatlah piring astro. Piring astro yang satu contoh bentuk parabola. Selain daripada tu, ni jambatan. Okey, dan kalau kamu perhatikan, kebanyakan jambatan di dunia menggunakan bentuk parabola. Sebab apa? Cuba search tengok sebab apa. Yang ni adalah apa? Skateboard ramp. Okey, tak apa nak parabola sangat lah. Okey, ni adalah persamaan bagi persamaan kuadratik ax square plus bx plus c equal to 0. Okey, dan bila kita ada persamaan kuadratik, of course kita nak cari punca-punca. Kamu dah familiar kan dengan term punca-punca? Itu nilai x. Ada 3 cara kita nak selesaikan persamaan kuadratik. Yang pertama, pemfaktoran. Kamu biasa buat dalam modern maths. Penyempurnaan kuasa 2 dan yang terakhir adalah kaedah rumus. Fokus kita pada hari ini adalah untuk penyempurnaan kuasa 2 dan juga rumus. Okey. Kalau kita tengok kaedah pemfaktoran ni, just kita imbas saja. Katakan kamu ada x square plus 5x plus 6 equal 0. Ikutlah nak guna kalkulator ke, nak guna pendaraban silang ke. Kalau pemfaktoran kamu akan dapat macam ni kan. X tambah 3, X tambah 2 sama dengan 0. Okay. Selesaikan, kamu akan dapat X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 2. Okay. Betul lah tajuk dah sebut tadi. Boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan. Okay, cuba pula yang ni. X kuasa 2 tambah 6X tambah 4. So, katalah kita betul-betul guna kalkulator. Ni kalkulator. On dulu. Okay. Cikgu dah termasuk mood ni dah siap-siap tadi. Kira apa pun tak tahu. Okay. B2. Masukkan buat A kita 1. B kita 6. Dan C kita 4. Kita dapat jawapan point. Perpuluhan. Negatif 0.7639 something. Dan satu lagi negatif 5.236 something. Okay. Boleh faktorkan tak yang ni? Tak boleh kan? So, bila tak boleh, kau memang tak boleh faktorkan nombor perpuluhan. Aku kena ingat yang tu lah. So, bila tak boleh, apa yang kita kena buat? Masa ni lah kita akan guna kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan juga kaedah rumus. Okey. Kita ambil soalan yang sama macam tadi. Tapi kali ni kita gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, sebelum tu untuk kali ni cikgu tunjuk macam mana kita buat kaedah penyempurnaan kuasa 2 untuk kes perkali dia A sama dengan 1. Ni X kuasa 2 ni. 1 perkali dia 6X tambah 4. Mungkin juga X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Asalkan perkali bagi A dia 1. Okay. Langkah pertama, kamu kena hilangkan pemalasi yang ada di sebelah kiri persamaan. Ni sebelah kiri ni pemalasi kan. Kamu kena hilangkan dulu. Macam mana nak hilangkan dia? Of course lah kamu kena tolak 4 di kedua-dua belah persamaan. So, bila kamu dah tolak 4, kamu akan dapat apa? Cancel off. So, kamu akan dapat X kuasa 2 tambah 6X sama dengan negatif 4. Betul tak? Okay, ni langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kamu kena tambahkan sebutan B per 2 kuasa 2 di kedua-dua belah persamaan. Maksudnya belah ni pun kena tambah B per 2 kuasa 2, belah ni pun B per 2 kuasa 2. Okey, kalau tengok daripada persamaan ni B kita 6 kan? So, macam mana kita nak tambah dia? Macam ni lah. X kuasa 2 tambah 6X tambah, okey, ni tambah B. 6 ni mana? B.
B kita 6 kan. So 6 per 2 kuasa 2 sama dengan negatif 4. Remain juga. Tapi kena tambah juga dengan 6 per 2 kuasa 2. So dia kata di kedua-dua belah persamaan. Okay. So kamu boleh selesaikan. 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3. Kamu dapat macam ni. So kamu boleh selesaikan. Ada kes nanti kamu tak boleh selesaikan. Cikgu rasa contoh seterusnya kot. Okay, lepas tu kamu kena kumpulkan sebutan dengan kuasa 2. Okay. Kalau tengok belah sini, sebutan dengan kuasa 2, X kuasa 2 dan 3 kuasa 2. Okay. Kamu kena kumpulkan tanpa dia punya kuasa 2. So ambil X tambah 3 kuasa 2. Whereas sebelah sini, apa yang kamu kena buat? Selesaikan. Macam mana cara nak selesaikan? Tekan kalkulator lah. Yang tu lah cara yang paling senang. Okay. Macam mana tekan kalkulator tu? Okay, mod 1. Okay, masukkan negatif 4 tambah 3 kuasa 2. So, kamu akan dapat 5. Tu ya tu kan? Okay. So, next. Okay, bila dah jadi macam ni, X tambah 3 sama dengan tambah tolak 5Y jadi macam tu. Sebab kamu nak hilangkan kuasa 2 belah sini. So, kamu kena letak apa? Kamu mesti kena punca kuasa 2. Belah sini pun kamu kena punca kuasa 2. So, bila kita buat punca kuasa 2, kita mesti letak tambah tolak because kita tak tahu pun dia tu positif ataupun negatif. So, bila kita dah punca kuasa 2 kan kedua belah, so X kuasa 2 belah ni pun dah tak ada, tinggal X tambah 3 saja. Sebelah ni jadi tambah tolak square root 5. Okay. So, next. Selesaikan je lah. Selesaikan macam mana? Awak dapat hilang pen ni. Dah kamu dapat jawapan ni. Okay. Of course lah, yang pertama sekali kamu mesti nak dapatkan X yang pertama. X pun tak ubah X sama dengan kamu ambil dulu square root 5 tolak 3. Okay kan? Hilangkan negatif 3 belah ni. Tekan kalkulator kamu akan dapat yang ni. Jadi untuk yang kedua, kamu kena ambil negatif square root 5 tolak 3 juga. Okay, tak apa nak jadi. Okay, kamu akan dapat dua-dua jawapan. Alright, simple je. So, cikgu dah simplify kat kamu langkah-langkah yang kamu perlu buat. Okay? Okay, jelas ke? Clear kan? Okay, next, kamu boleh tengok contoh yang seterusnya. Kali ni masih lagi untuk kali A sama dengan 1. Okay? Kali ni X kuasa 2 tolak 5X tolak 10. Kamu dah tahu dah langkah yang pertama, kamu kena buat apa? Kamu kena hilangkan dulu perkali C belah sini kan? Hilangkan C. So, since dia tolak 10, nak hilangkannya kamu mesti tambah 10 kiri dan kanan. So, bila kamu tambah 10, kamu akan dapat X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 10. Okay? Lepas tu, tambah sebutan B per 2. Kali ni B kamu apa? B kamu negatif 5 kan? So, bila B kita negatif 5, dia akan jadi apa? X kuasa 2 tolak 5X kita salin. Tambah, masih tambah. So, in the bracket, kamu masukkan negatif 5 per 2 kuasa 2. Okay? Biar je macam tu tak apa. Okay, so belah sana pun sama. Tambah negatif 5 per 2 kuasa 2. Okay. Next. X kuasa 2 tolak 5X. Sebab apa cikgu tulis balik? Sebab kamu tak payah tulis. Cikgu tersilap ni. Sebenarnya tak payah buat pun. So, kamu boleh nak selesaikan tau. Negatif 5 per 2 ni kamu tak boleh nak solve. Dapat 2.5 kan? So, kamu biar je macam ni. So, next step kamu ingat ada apa? Kumpulkan belah kiri apa? Kumpulkan sebutan dengan kuasa 2. Belah kanan kamu selesaikan. So, bila kita kumpulkan, dia akan jadi macam ni. X sebab dia ada kuasa 2. Bila kat sini walaupun juga dah cancel. Ambil yang ni je. X tolak sebab dia 5. Kenapa dia tolak? Sebab dalam ni negatif. Tadi dia positif, that's why kita tambah. Negatif 5 per 2 kuasa 2. Mana kamu dapat? 65 per 4. 65 per 4 tu kamu dapat daripada sini lah. 10 tambah. Okay, kamu masuk je dalam kurungan macam tu. Negatif 5 per 2. Allah, silap tak tekan 2. 5 per 2 kuasa 2. So, kamu akan dapat, awak dapat macam tu. So, kamu akan dapat 65 per 4. Okay, boleh? Okay. So, selesaikan macam mana nak hilangkan kuasa 2. Punca kuasa 2 belah kat dua-dua belah.
So, dia akan jadi apa? Punca kuasa 2 kali 12 dia akan dapat X per 52 tambah tolak square root 65 per 4. So, sama jugalah macam tadi. Selesaikan, kamu akan dapat macam ni. So, how? Kamu tahu kan? Square root 65 per 4 yang positif, kamu kena tambah dengan 5 per 2, kemudian kamu kena ambil yang jawapan yang kedua, kamu akan ambil negatif square root 65 per 4, kamu tambah juga 5 per 2. Kan kalkulator macam mana? Mungkin ramai. Ada some of you yang tak tahu nak tekan kan? Tak apa. Square root, buah kurungan. Kan tak buah kurungan. Kalau kamu pakai kalkulator putih atau silver tak apa. Tambah 5 per 2. Tengok, kamu dapat 6.531. Okay. Dan satu lagi, kamu akan buat benda yang sama, tapi kali ni kamu kena negatifkan dia. Allah. Okay. Negatif 60, square root 65 per 4 tambah 5 per 2. So, kamu dapat negatif 1.531. Selalunya kita bagi jawapan 4 angka bererti ataupun 3 tempat perpuluhan. Unless soalan tu nyatakan dia mahu berapa. So, play safe 4 angka bererti atau 3 tempat perpuluhan. Okay, clear? Okay, ni untuk kes contoh perkali A sama dengan 1. Okay, nanti kita akan tengok pula macam mana kalau perkali dia A bukan 1. So, sampai sini saja dulu untuk bahagian yang pertama. Sekejap lagi kita sambung pula untuk bahagian yang kedua. Okay, jumpa lagi.